Salam sejahtera, salam bahagia dan salam keluarga Malaysia. Kita berjumpa lagi pada malam ini dalam program Apa Cerita Malaysia dan saya adalah moderator anda, Mike Chong. Dan pada malam ini kita akan terus lagi untuk membincangkan isu-isu yang menjadi perbualan hangat di kalangan rakyat Malaysia. Dan pada malam ini kita akan membincangkan satu topik yang agak menarik yang bertemakan ataupun bertajuk Impian Rakyat 2023. Jadi apa sebenarnya Impian Rakyat 2023? Iaitu kita akan membincangkan tentang bajet yang akan dibentangkan pada 7 hari bulan Oktober nanti. Dan pada malam ini kita turut disertai oleh dua orang guest kita yang akan membincangkan tentang bajet ini ataupun Impian Rakyat 2023. Dan saya ingin memperkenalkan guest kita pada malam ini. Yang pertama ialah Timbalan Bendahari Agung MCA dan juga pengerusi PKFZ yang berbahagia, Datuk Lawrence Lau. Selamat datang, Datuk. Okey, dan yang kedua, kita telah dapat mengundang seorang lagi guest daripada Malaysia Timur ataupun East Malaysia yang berbahagia, Datuk Dr. Pamela Yom yang merupakan Timbalan Setiausaha Agung MCA. Selamat datang, Datuk. Kopi bosnya. Jadi pada malam ni kita akan bersama-sama dengan dua guest ini untuk membincangkan apakah sebenarnya Impian Rakyat 2023. Jadi Datuk sekalian, seperti yang kita sedia maklum, bajet 2023 akan diumumkan. Okay, ataupun akan dibentangkan tidak lama lagi pada 7 hari bulan Oktober ini. Jadi kalau ikutkan pandangan, apa agaknya keistimewaan bajet ini kalau dibandingkan dengan bajet-bajet sebelum ini? Mungkin kita boleh bermula dengan Datuk Lawrence dulu. Ya, Mike. Bagi saya ini merupakan satu bajet pertama selepas pandemik COVID-19. Jadi kita sedia maklum kita sekarang berada dalam fasa peralihan endemik semenjak 1 hari bulan April 2022. Jadi bagi saya rasa bajet kali ini kerajaan akan lebih mementingkan kebaikan dan faedah kepada rakyat dan juga akan lebih menitik berat kepada pemulihan ekonomi, terutama sekali kepada perusahaan kecil dan sederhana dari segi industri kesihatan, keselamatan makanan, pengangkutan dan lain-lain. Okey. Jadi seperti yang disebutkan oleh Datuk Lawrence sebentar tadi yang mengatakan mungkin kerajaan akan lebih mementingkan kebaikan ataupun manfaat kepada rakyat dalam bajet 2023 ini. Mungkin Datuk Pamela boleh tambah daripada aspek ini. Apakah yang dikatakan sebagai kebaikan ataupun manfaat kepada rakyat dalam bajet kali ini? Mungkin pada pandangan Datuk Pamela, mungkin berlainan dengan apa yang dijangkakan untuk rakyat di Semenanjung ini. Mungkin dekat Sabah Sarawak itu ada pemikiran yang lain sikit. Jadi apa yang sebenarnya dimasukkan dengan kebaikan ataupun manfaat terus kepada rakyat? Terima kasih, Mike. Saya rasa bajet tahun ini adalah bajet yang sangat mungkin akan amat menarik dan luar biasa lah. Sebab tadi Datuk Lawrence ada mengatakan bahawa tahun ini kita akan menjelang lagi PRU ke-15 yang akan datang. So bajet ini mestilah satu climax, okey, bagi pentadbiran di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Sebab selepas pembentangan bajet ini mungkinlah kita akan menghadapi PRU yang akan datang. Dan juga ia merupakan satu bajet juga yang penting bagi kita punya Menteri Kewangan sebab saya rasa beliau ini mungkin akan bertanding juga, ada minat bertanding. Now balik kepada soalan Mike ini, okay? So bagi saya isu adalah di Sabah lah, okay? Dan juga saya rasa di Malaysia. Isu yang melanda kita punya ekonomi negara sekarang adalah berkaitan dengan kemelesetan ekonomi. Bukan setakat yang menghadapi negara kita tetapi juga peringkat global lah, okey. Tapi kita juga nampak juga adanya kita punya daya saing ekonomi yang lembab, okey, yang lemah juga. Dan sebab ketidakstabilan politik ini kita juga nampak ya kita punya pentadbiran dan juga penyampaian dalam kerajaan, okey, bukan salah kerajaan ni lah sebab ketidakstabilan politik dan kekuatan mandat untuk kerajaan ini. Tetapi kita nampak pentadbiran dan penyampaian dalam kerajaan ini yang agak lemah.
Okey, so balik kepada ketidakstabilan politik ini. Saya rasa ini menyebabkan banyaknya keputusan yang tidak tentu dan bercanggah. So saya rasa bagi saya dari Sabah, saya harapkan kerajaan menumpukan kesemua inisiatif ataupun dasar yang dibentangkan ini mementingkan pemulihan. Ikut juga dengan tema Kementerian Kewangan lah. Okey, tema dia ialah kita mengukuhkan momentum pemulihan ekonomi bagi rakyat, okey, dan juga ekonomi negara lah, dan juga mengukuhkan daya tahan. Ini yang penting. Dan kemudian reformasi bagi saya bincangkan tadi, kita penyampaian dan urus tadbir kita tidak begitu mantap lah. Okey. Seperti yang disebutkan oleh Datuk Pamela sebentar tadi yang mengatakan bajet kali ini agak menarik kerana ia merupakan bajet pilihan raya yang akan diadakan bila-bila masa sahaja pada dalam beberapa bulan ini, yang mengatakan mungkin bulan 10 ataupun bulan 11. Kita semua tak tahu. Tetapi adakah Datuk Lauren juga bersetuju bahawa bajet ini ialah bajet pilihan raya dan maka ia amat penting bukan sahaja kepada rakyat Malaysia tetapi ia amat penting juga kepada kerajaan yang mentadbir sekarang ini, iaitu kerajaan yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Ya, Mike, saya setuju apa yang Dr. Pam kata tadi. Bajet ini adalah bajet yang sebab PI akan datang dalam masa yang dekat ini. Di samping itu kita faham juga sebab dah 2 tahun lebih lah negara kita, dunia kita sudah mengalami pandemik COVID-19 ini. Jadi kehidupan, sara hidup rakyat memang susah sekali. Maka saya rasa golongan B40, B40 ini yang selalu ditekankan, yang selalu dititik beratkan oleh kerajaan. Saya rasa bantuan harus diteruskan kepada golongan B40 dan juga bantuan-bantuan yang sepatutnya disasarkan kepada golongan-golongan yang memerlukannya. Saya rasa bagi industri PKS yang tadi saya sudah sebut, perusahaan kecil dan sederhana ini, perniagaan mereka juga terjejas serius sekali. Maka kerajaan amat perlu untuk melihat dari segi bidang ini bagaimana bantuan harus disalurkan kepada golongan-golongan yang memerlukan bantuan ini. Okay, jadi seperti yang disebutkan oleh Datuk Lauren sebentar tadi, bukan sahaja bantuan patut disalurkan, disasarkan kepada golongan B40 ini yang memang amat memerlukan sokongan juga pertolongan bantuan daripada kerajaan, tetapi juga harus diberikan kepada sektor PKS, yang di mana PKS seperti kita sedia maklum bahawa PKS memainkan peranan yang amat penting dalam ekonomi negara kita, di mana daripada 90% lebih perusahaan yang ada dalam Malaysia ini, 98 kalau tak silap saya, merupakan PKS yang amat memerlukan bantuan juga sokongan daripada kerajaan. Okey, jadi apa yang kita semua sedia maklum bahawa PKS ni mengalami tekanan yang amat tinggi semasa tempoh PKP ini, di mana perniagaan mereka terjejas, ada yang gulung tikar, ada yang tidak dapat untuk nak bayar balik pinjaman bank dan sebagainya. Jadi di sini timbul lagi satu mungkin merupakan satu permintaan daripada PKS yang mengatakan mungkin kerajaan dapat mempertimbangkan ada kemungkinan untuk meminta lagi bank untuk memberikan moratorium supaya pinjaman bank ini akan dapat kita bayar kemudian dan bukan sekarang. Okey, mungkin dalam soal ini yang melibatkan PKS ini, yang menjadi PKS ni tertarik nak tahu apa sebenarnya pendirian kerajaan dalam hal ini. Mungkin Datuk Pamela boleh memberikan sedikit pandangan anda berhubung permintaan untuk memberikan lagi moratorium kepada PKS untuk meringankan beban mereka dalam tempoh yang mencabar ini. Okey, terima kasih Mike. Saya rasa kita balik kepada PKS ini sumbangannya amat besar lah, 38% betul tu kepada KDNK negara kita. Dan jangan kita lupa juga PKS ini tenaga kerja. Dia adalah tulang belakang golongan middle class. Okay? Dia juga sebahagian daripada tenaga kerja, I think is about 40%. So quite a big percentage ya. So sangatlah penting sebab pemulihan tetapi tidak cukup pantas lah, tidak cukup
cepat. Dari segi moratorium, saya rasa ini bukannya satu-satunya penyelesaian pendekatan yang patut diambil oleh kerajaan. Kita kena ingat juga bank ini pun satu institut perniagaan. So mereka mesti juga tengok kepada keuntungan. Saya rasa dalam suku kedua 2020 ni industri perbankan menghadapi kerugian sebanyak 1.8 bilion ringgit lah. So saya rasa kita mesti tengok kepada a win-win situation. Tidak semestinya moratorium sahaja, tetapi kita juga tidak boleh pinggirkan kepentingan kita punya PKS lah. Ya. Tapi saya rasa bank-bank pada umumnya juga menyokong moratorium yang bersasar. Bukannya semua perlu. Mengikut nasihat dan juga cadangan daripada pakar-pakar ekonomi, pakar kewangan, termasuk Presiden World Bank, Bank Dunia. Mereka kata untuk menyekat ataupun menstabilkan inflasi ini, untuk turunkan kadar inflasi ini dan menstabilkan mata wang serta menggalakkan pertumbuhan yang pantas sekali. Kita punya policy drafters, kita punya pembuat dasar ini harus mengalihkan tumpuan mereka daripada mengurangkan penggunaan, that means reduce consumption, tetapi meningkatkan production, pengeluaran. Jadi saya rasa dari segi itu kerajaan kita mesti tengok kepada policy ataupun dasar yang boleh membantu adanya inisiatif, insentif untuk membantu mereka dalam PKS ini untuk meningkatkan produktiviti mereka. Seumpamanya dana untuk menuju kepada pendigitalan dan automation. Then that would be increasing the production. Sebab ini akan mengurangkan kita punya, sebab sekarang kita mengalami masalah pekerja asing. Jadi kalau kita menuju kepada pendigitalan dan otomasi, jadi produktiviti akan meningkat sama ada kita ada pekerja kah atau tidaklah. Dan satu saya mau menekankan ialah walaupun apa-apa dasar yang kita adakan ataupun inisiatif untuk memulihkan PKS ini, kita tidak mau setakatkan tengok mereka pulih kepada paras yang pra-pandemik. Kita mau dasar yang boleh mengukuhkan daya tahan industri ini. Sebab dia tunjang kita punya KDNK. Dan juga saya ingin kerajaan untuk meneliti juga dari segi from Sabah lah. Saya mau bincangkan ini. Di Sabah, saya bagi contoh, kerajaan sepatutnya meneliti, identify, mengenal pasti industri utama di mana-mana negeri lah, bagi diorang identity, a niche. Seumpamanya di Sabah kita ada pengeluaran CPO yang kedua besar lah, Sarawak yang menang lah itu. So kita tiap tahun kita ekspor 5 million tan setahun. Setakat itu saja. So sekarang harga bagus. So pendapatan pun bagus. Tetapi setakat itu saja. Kenapa kita tidak tengokkan mau tingkatkan lagi kita punya rantaian nilai ekonomi. So kerajaan harus adakan insentif untuk menggalakkan PKS dibentukkan untuk industri hiliran. Hiliran di mana CPO ini ditahan. Jangan diekspor ke semuanya, ditahan di negeri lah supaya dibuatkan untuk penghasilan baja kah, minyak masak macam Indonesia. Kita punya harga tinggi sekarang sebab Indonesia tahan pengeksportan CPO mereka kerana mereka mau tahan untuk pembuatan penghasilan minyak masak. So this is something with a new form of PKS punya industry, with new industry like that, then kita boleh meningkatkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kita punya GDP di setiap negeri. So tidak payah terlalu bergantung kepada federal punya funding lah. Ya. Jadi itu memang penting lah. Seperti yang disebutkan oleh Dato' Pamela seperti tadi. Okey, saya ingat mungkin minggu lepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun telah melancarkan satu program secara yang diadakan besar-besaran, iaitu berkaitan dengan automasi dan juga pendigitalan. Okey, jadi ini merupakan satu aspek yang cukup penting dalam membantu PKS kita. Dalam seperti yang disebutkan tadi, dalam keadaan kita kekurangan pekerja asing ini, operasi kita haruslah
beransur beralih kepada pendigitalan dan juga automasi, kerana ini ini akan membantu mereka untuk mengharungi cabaran dalam keadaan kekurangan pekerja asing ini. Masih lagi operasi kita boleh bertambah ataupun dijalankan seperti biasa, dan pada masa yang sama juga kita akan dapat menambah ataupun memperelokkan lagi rantaian ekonomi ini. Bukan sahaja kita mengeluarkan CPO yang seperti yang disebutkan tadi, tapi juga pada masa yang sama kita dapat menghasilkan produk-produk daripada raw material ini. Okey, yang ini dapat menambah pendapatan kepada kita. Jadi ini satu hala tuju yang cukup penting. Okey, mungkin kepada Datuk Lawrence pula sebagai seorang jurulatih, bukan jurulatih, sebagai seorang jurutera terlatih, dalam singkatan tu jurulatih lah. Jurutera terlatih ni, okey, ataupun jurutera profesional yang juga berkecimpung dalam sektor PKS ini, mungkin ada yang mengatakan kebimbangan mereka, okey, bahawa mungkin bajet ini tidak nampak berapa ataupun tidak nampak begitu special kepada mereka, kepada pengusaha PKS. Mungkin dalam bab ini Dato' Lawrence ada cadangan untuk macam mana kita nak membantu PKS, seperti Datuk seorang pengusaha jugalah ataupun ni pemilik PKS ni, apa yang diminta daripada kerajaan yang dapat terus kita membantu PKS? Ya, Mike, kita faham apa yang kita menghadapi masalah sekarang ialah kos bahan-bahan mentah memang menjejak tinggi. Kenaikan harga itu terlalu tinggi pada tahap ini, dan pada masa yang sama kita juga menghadapi kekurangan tenaga kerja dan juga pekerja-pekerja terutama daripada negara luar, negara asing. Maka cabaran ini semua satu cabaran yang kita julung-julung kali kita hadapi terutama bagi industri PKS ini. Jadi bantuan yang harus kerajaan diberikan bukan sahaja bantuan dari segi kewangan, tetapi bantuan-bantuan dari segi dasar-dasar seperti mana Dr. Pam telah sebut tadi, dari segi dasar kawalan CPO, kawalan ekspor, kawalan kuantiti yang patut kita tahan di negara kita untuk naikkan industri-industri yang berkaitan, mana kita sebut downstream industri, ya. Jadi saya lihat juga polisi dasar itu bukan saja dari segi jangka pendek seperti mana Dr. Pam sebut, mungkin dia kena dipanjangkan dari segi jangka sederhana, jangka masa yang lebih panjang, supaya satu impact positif, satu impact yang lebih besar boleh diberikan kepada ekonomi negara kita. Maka faham juga sekarang semua industri pun dalam keadaan yang tertekan, dan juga faedah-faedah bank itu kita faham dari segi teorinya, dari segi polisi-polisinya. Seharusnya kawalan untuk inflasi kita patut naikkan faedah bank. Tetapi kita nampak satu negara yang begitu terkecuali, negara China. Apa yang mereka laksanakan ialah dia naikkan faedah bank, tetapi mereka turunkan faedah bank. Mungkin ini akan memberi satu keadaan yang lebih istimewa kepada ekonomi, sebab semua industri sama ada individual ataupun syarikat ataupun PKS menghadapi tekanan pembayaran pinjaman bank. Jadi kalau kerajaan laksanakan langkah-langkah ini, dia akan membantu PKS dari segi aliran tunai. Sebab dengan menurunkan faedah bank, aliran tunai kepada PKS ini akan lebih banyak. Jadi bahagian-bahagian yang duit yang boleh dijimatkan supaya tidak bayar kepada pembayaran balik kepada bank akan digunakan dalam pemulihan ekonomi kepada syarikat-syarikat yang tertentu. Ya, itu cadangan yang cukup baik dan bernas, ya. Dan untuk pengetahuan semua juga, kita akan memberikan satu kopi kepada rakaman pada hari malam ini kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan yang Datuk Seri Tengku Zafrul, supaya beliau boleh tengok sendiri apakah permintaan kita tentang bajet nanti. Mungkin beliau boleh masukkan dalam juga bajet 2023 beberapa cadangan yang telah dikemukakan tadi yang untuk pertimbangan Yang Berhormat Menteri Kewangan. Dan kita beransur daripada PKS, okey, beransur daripada B40.
Okey, dan kita masuk kepada yang itu pendapatan ataupun bantuan kepada rakyat jelata. Sekarang ini kita nak bercerita tentang apabila kita memerlukan sesuatu, bantuan daripada kerajaan kepada rakyat, maka kita akan masuk kepada pendapatan kerajaan. Mungkin ada yang tertanya-tanya apabila begitu banyak sekali bantuan yang disalurkan kepada rakyat, terutama apabila kita tahu B40 ini mungkin dia akan dapat sebelum ini dipanggilkan sebagai BRIM. Okey, dan bantuan kerajaan dan sebagainya. Dan mungkin ada orang yang tertanya, adakah kewangan negara kita ini mantap ataupun mampan untuk dapat menampung pengeluaran ataupun bantuan-bantuan sebegini kepada rakyat. Okey, jadi ini beralih kepada soalan bagaimana kita nak menambahkan pendapatan kepada kerajaan. Jadi mulalah ada orang yang mengatakan bahawa kerajaan mungkin akan terfikir cara, okey, ataupun salah satu opsinya ialah mengembalikan GST untuk menggantikan SST. Mungkin dalam bab ini saya nak minta pandangan daripada Dr. Pam, okey, yang apakah pandangan anda terhadap mengembalikan sistem GST ini untuk menggantikan sistem SST? Okey, berkenaan dengan GST ini satu perkara yang amat pelik lah. Okey, masa dia dilancarkan pada tahun 2016 banyak yang membantah, terutamanya pihak pembangkang masa itu. Berkata kalau GST dilaksanakan, harga keperluan asas, harga barangan rumah, dapur semua akan meningkat harganya. Yang kita lihat sekarang ya, masa kita adakan kita punya sesi perbincangan meja bulat dengan kita punya pemegang taruh, our stakeholders, berkenaan dengan bajet 2023. Mereka berkata dengan sebulat suara mereka lebih suka kepada sistem penggunaan cukai ya, seperti GST daripada sistem penggunaan cukai SST. Tapi dengan syaratnya mereka minta bahawa kadar itu lebih rendah lah daripada 6%. Mereka minta kalau boleh rendah antara 3 hingga 4%. Okey, apa yang saya mau kembali imbas balik lah, okey, masa kerajaan tukar selepas PRU ke-14 ya. So masa itu kalau kita tengok pendapatan, okey, GST ini adalah satu broad-based tax system. Dia satu sistem cukai yang menyeluruh. Okay? Menyeluruh, dan kalau you ada guna, you beli sesuatu, you kena tax lah maksudnya. Okay? So ini adalah satu cukai penggunaan. Dan kita juga tengok GST masa itu kutipan kita, kalau tidak dimasukkan, dianggar pada tahun 2018, kita sepatutnya dapat sebanyak 42 bilion. Tapi bila sudah dimasukkan dan digantikan dengan SST, kutipan kita untuk tahun-tahun seterusnya, macam 2020, saya rasa kalau saya tidak silap lah, 27 bilion begitu. Ya, half of it. So, cuba kita lihat, cuba kita tengok kan, lihat kalaulah kita continue dengan GST, dapatnya extra half 20 bilion lah, extra 20 bilion ini. Apakah yang boleh 20 bilion ini buat? Sudah tentu kan ini pandemik COVID yang kita tidak dapat dijangkakan ini. Tidak pernah berlaku di mana-mana negara ataupun dunia lah. Okay, so ini satu fenomena yang sangat tidak diduga. Jadi saya rasa ini 20 bilion kan setahun ya, kalau kita teruskan dengan GST, setahun kita rugi 20 bilion ini. Ini 20 bilion kan boleh cover sudah kita punya COVID vaksin. Berapa itu? Perbelanjaan sebanyak 2.05 bilion untuk vaksin kita. Itu 1/10, 1/10 of this 20 bilion. Dan anggaplah all this pendapatan sudah kehilangan sebab mereka tidak mau ikut trend yang negara-negara lain. Sebanyak 160 buah negara mengamalkan sistem cukai ini. Tetapi Kerajaan Pakatan Harapan yang baru ini yang menawanlah Putrajaya pada tahun 2018, rasa sistem cukai regresif seperti SST lebih baik. Itu yang pendapat saya lah. Okey, Mike. Jadi saya nak tambah sebab kita faham GST ini memang satu sistem cukai yang lebih adil dan berkesan. Di mana kalau golongan mana yang belanja lebih, dia akan dikenakan cukai yang lebih.
golongan yang tidak belanja lebih, maka dia tidak dikenakan cukai. Jadi mana Dr. Pam telah sebut peningkatan pendapatan negara akan bertambah. Secara amnya kita bandingkan kalau dengan GST dengan SST ini, pendapatan negara lebih kurang perbezaannya 50%. Jadi tadi telah sebut 42 bilion kalau kita laksanakan GST ini. Jadi GST ini saya rasa satu sistem yang telah dipakai, yang dilaksanakan di satu dunia sebanyak tidak kurang daripada 170 negara telah 170. melaksanakan sistem Makin GST banyak ini. daripada 160 lebih, jadi 170 sekarang ni. Negara sekarang ni. di dunia ini yang menggunakan sistem ni. Jadi peningkatan pendapatan kepada negara selain daripada GST yang saya boleh nampak ialah negara harus memperbagaikan industri, terutamanya industri pertanian dan juga barang-barang untuk ekspor ke negara luar. Kalau boleh kita pada masa yang sama kita kurangkan barang-barang import. Dengan secara tidak langsung ini atau secara langsung dia akan meningkatkan pendapatan negara, dan dengan ini negara boleh memberi bantuan-bantuan yang lebih kepada golongan bukan saja B40 yang kita sebut, M40 ini sometimes ini kita terlepas pandang. Mereka pun dalam keadaan yang susah juga. Ya, kita juga dari golongan M40 pun juga Ya. termasuk Ada yang- sekarang kan. Ada yang mengatakan Ada yang sudah bahawa jatuh ke B40 ya. Betul. ada yang mengatakan bahawa B40 ini selalu dapat bantuan daripada kerajaan, tetapi M40 ini yang paling yang terpinggir. Ya. Mereka pendapatan tidak tinggi tetapi tidak mendapat apa-apa bantuan daripada kerajaan. Jadi saya jugalah mengambil peluang ini mengiru kepada kerajaan, kepada Menteri Kewangan khusus Yes. untuk kita melihat kepada golongan M40 ini. Tetapi saya nak balik kepada soalan GST tadi. Saya tarik dengan kenyataan yang dibuat oleh Dr. Pam sebenarnya yang mengatakan pada masa ataupun pada sekarang ini lebih ataupun dekat 170 ke negara yang menggunakan sistem GST ini. Tetapi tetap pihak sebelah itu yang pernah memegang jawatan sebagai Menteri Kewangan pada tahun 2018 mengatakan GST is the mother of all evil. Ia merupakan benda yang amat menindaskan rakyat. Okay? Dan pada masa yang sama juga apabila mereka cuba menggantikan sistem SST ini dengan GST dengan janji kononnya kalau kita kembali kepada SST ia akan dapat menurunkan harga barangan, tetapi hakikatnya kita nampak harga barangan tidak turun juga. Betul lah tu. Betul. Kan? Ya, saya rasa itu sebab selalu kita dengar orang kata enforcement pelaksanaan itu. Sebab dari segi kiraan pakar-pakar ekonomi, sepatutnya kalau kita laksanakan GST, harga barang itu patutnya dikurangkan. Sebab GST pada masa 2015 tu kita laksanakan dengan kadar 6%. Di mana SST itu 10%, perbezaan itu 4%. Jadi sistem pengiraan itu pihak-pihak agensi yang terlibat itu sangat penting untuk memantau dan memastikan pelaksanaan itu dilaksanakan secara adil dan berkesan. Ya, betul. Jadi itulah hakikatnya. Apabila yang kerajaan dulu tu mengatakan SST lebih baik, jadi mereka kembali kepada sistem SST. Harga barangan tidak turun. Okey, itu satu. Yang keduanya, yang pendapatan kerajaan ataupun negara itu berkurangan. Yang sepatutnya duit yang dikutip tu untuk kegunaan rakyat jelata tidak dapat dikutip. Dan akhirnya apa yang dia cakap? Dia kata jangan harap kepada kerajaan untuk bantu you orang. Okey, jadi kalau you lapar kena ikat perut. Okey, jangan harapkan bantuan kerajaan. Kalau Mike bagi peluang saya untuk Mungkin boleh mencela nak menambahkan macam mana? Boleh juga. bila you mengungkitkan ini perbincangan kan saya rasa panas hati sudah. Saya mau bawa kepada sebab Mike tadi ada bawa kembali isu BRIM. Saya ingat juga masa itu selain daripada GST, ini BRIM. Masalah itu pihak pembangkang lagi yang mengumpamakan pemberian BRIM adalah umpamanya sebagai dedak. Dedak, rasuah, sogokan, Saya rasa beli sebagai undi. saya rasa sebagai seorang pemimpin ataupun ahli politik, dia punya nilai empati ini tidak cukup tinggi lah. Apa perasaan mereka especially golongan B40 ni bila mereka terpaksa menerima BRIM ini disebabkan kelangsungan hidup. Jadi saya rasa apabila mereka menjadi kerajaan, okey, tidaknya dia mansuhkan BRIM.
hanya mereka tukarkan nama sahaja kepada bantuan sara hidup. Hmm. Itu macam kan itu lembu punya susu, sapi punya nama Ya, kan. ya. Tetapi apa yang saya mau ungkitkan sini ialah di dalam segala musibah adanya hikmah. So what we want to see is kalau tidak terjadi pandemik COVID-19 ini, we will not have this system. This BRIM system was up and running. Ini sudah sedia ada. Ya. Sistem penyampaiannya sudah diguna pakai. Hmm. Penyampaian macam mana ini bantuan diturunkan kepada mereka yang diperlukan. Kalaulah kita tidak mulakan, okay, dedak ke atau apa, tapi sistemnya sudah ada. Imagine masa pandemic hit us, okay, dan semua ini yang golongan B40 yang akan terjejas, paling terjejas dan paling terpinggir. Macam mana kita boleh mengenal pasti siapa mereka? It's because they are in the system. Kita adanya sudah sedia ada database. So dari sana mereka dapat bantuan prihatin rakyat, sekarang bantuan keluarga Malaysia, semua itu. Dari mana? Ini dari pengkalan database, pengkalan data masa kerajaan Barisan Nasional. So kita tidak menafikan ini bantuan Barisan Nasional tidak pernah. Masa kamu tanya tadi kan golongan B40 paling terkesan dengan pandemik. Apakah inisiatif yang dapat membantu khususnya untuk B40? Bagi saya ini soalan tak payah tanya. Sebab sudahnya ada track record bahawa Barisan Nasional terutamanya kerajaan di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri ini tidak akan ketinggalan golongan B40 ini. Jadi B40 ini sudah dibantu, Sudah sedang dibantu, dan terus akan dibantu. hanya mungkin inisiatif yang akan datang ditambah baik saja. Ini saya yakin tidak masalah. B40 akan dijaga dengan sebaiknya di bawah pimpinan Barisan Nasional. Itu tidak boleh dinafikan. Okey, jadi bagus. Apabila kita tengok kembali seperti yang dikatakan oleh Dato' Pes pada tadi. Okey. Apabila kita tengok kembali, kita imbas kembali dulu, okey, apabila mereka mengatakan GST ini evil, the mother of all evil dan sebagainya, mereka ganti balik dengan SST. Okey. Lepas itu pula mereka mengatakan bahawa sebagai contoh, PT-PT yang tak perlu nak bayar. Okey, tapi akhir mereka jadi kerajaan kena bayar juga. Okey, lepas tu kata nak masukkan tu pula hanya palang tol yang dimasukkan kerana pakai RFID. Tetapi yang lain tu masih kekal lagi. Jadi itulah semuanya yang berlaku pada zaman mereka memerintah. Tetapi apa yang disebutkan oleh Dato' Pes pada tadi, jangan lupa bahawa kerajaan dulu kita telah pun menjaga B40 ini. Okay? Sudah dijaga, sedang dijaga dan akan terus dijaga. Okay? Tapi janji dengan pilihan yang tepat. Iaitu pilihan biru tua ini ataupun biru tradisional ini yang menjadi lambang keyakinan kita untuk membawa negara ini ke arah yang betul. Okey, jadi sebelum kita nak beralih kepada soalan yang seterusnya, saya nak mengajukan soalan ini kepada Datuk Lawrence pula ya. Saya nak katakan, nak tanya pandangan terhadap bajet kali ini secara keseluruhannya. Jadi mungkin apa pandangan macam mana anda melihat kepada bajet ini secara keseluruhannya? Untuk bajet yang akan datang ini seperti mana saya sebut tadi, satu bajet bagi saya dia bajet yang akan mementingkan kepentingan dan faedah-faedah rakyat. Sebab dalam 2 tahun lebih lah negara kita, rakyat kita sudah menghadapi keadaan kehidupan yang susah. Bagi saya rasa bantuan-bantuan harus disalurkan kepada secara bersasar kepada golongan yang memang amat memerlukan bantuan ini. Dari segi industri PKS ini, jadi bantuan bukan saja kewangan yang tadi saya sebut, bantuan dari segi faedah bank yang saya sebut tadi itu, bantuan dari segi polisi, dari segi dasar kerajaan, bukan saja dari jangka masa pendek tetapi jangka masa sederhana dan kalau boleh jangka masa yang lebih panjang supaya dapat meningkatkan daya persaingan PKS ini untuk kita, bukan saja persaingan di dalam negara kita tetapi dengan negara-negara luar.
Jadi itulah pandangan saya dan juga saya harap kerajaan akan mentitik beratkan juga dari segi bidang kesihatan, dari segi bidang keselamatan makanan dan juga pendidikan yang kita sedia maklum. Bidang-bidang ini haruslah kerajaan akan berikan tumpuan yang lebih dalam bajet yang akan datang ini. Okey, mungkin Dr. Pel nak tambah sikit. Tambah kepada ulasan Datuk Lawrence, saya rasa bajet ini seharusnya dilandaskan kepada apa yang kita cakap ini. Two things, mengamalkan disiplin fiskal yang teliti. Bagi sumpahnya kita kurangkan majlis-majlis, program-program yang mahal dan membazir. Sumpamanya kita punya, kalau kita tengok hutang kita sudah meningkat kepada paras 63.3%. Hampir kepada ambang 65% ini. Jadi saya rasa kita harus lebih teluslah, lebih cermat. Okay? Dengan kita punya, we cannot be spending our way out of a recession. Pengauditan yang lebih ketat dan teliti terhadap sebarang perbelanjaan perlu diberi keutamaan. Tapi jangan salah faham, bukannya semua dipotong demi menjimat duit. Yang patut kita melabur, things that we should invest, kita jangan potonglah. Okay? So maksud saya, kita juga kena lihat kerajaan selain daripada jimat dari segi apa yang tidak perlu, yang saya katakan majlis ataupun program yang mewah-mewahan, tetapi kita boleh juga, sebab untuk ekonomi berkembang, okay, kita perlukan satu environment, satu persekitaran yang cukup kondusif untuk kegiatan ekonomi berlaku. So saya mau bawa kepada pelaburan ataupun infrastruktur ke atas kita punya pertumbuhan, kita punya pembangunan infrastruktur. Bawa kembali kepada waktu Pakatan Harapan, ya. Masa diorang berkuasa, kita untuk nampaknya mereka berjimat. Banyak juga projek-projek mega kami, kita lah projek-projek kita dipotong ataupun dibatalkan. Ataupun dirunding semula. Dan sebab pembatalan ini kita kena bayar pampasan sebanyak 2 bilion. 2 bilion ini boleh bayar kita punya vaksin sudah ni. Untuk projek HSI. Tapi apa yang mereka tidak faham, itulah saya rasa kerajaan Pakatan Harapan ini kan tidak begitu pintar. Sebab masa dia orang jadi kerajaan mau jimat semuanya potong. Tetapi mereka tidak ada visi yang jauh, tidak bervisi jauh. Sekarang seumpamanya apa yang dia cut high speed rail, connecting Singapore to KL, okay, won't that give you some form of economic activity from that sense? Apalagi dia potong keperluan rakyat, 17 projek prima, program perumahan rakyat satu Malaysia. Ini infrastruktur yang tidak boleh dipotong. Kalau tidak cukup pendapatan untuk menampung projek-projek sebegini, boleh diperlahankan. Tak payah potong. Okay? Sebab saya rasa Perdana Menteri baru berkata projek-projek ini perlu dilaksanakan. Betul? So saya rasa kita jangan, saya tidak tahulah apa yang diorang fikirkan masa itu. Tapi ini sesuatu yang tidak boleh, perbelanjaan sebegini tidak boleh berhenti. So dasar sebegini akan diteruskan, walaupun diperlahankan tidak apa, tapi akan dilaksanakan juga. Bajet 2023 ini, di samping mana yang kami telah sebut tadi itu, saya rasa satu bidang lagi sangat penting ialah pemulihan ekonomi. Kita tahu satu negara, satu dunia sudah menghadapi kesusahan, kesukaran dari segi ekonomi dan industri-industri yang berkaitan. Maka kami juga faham ramai yang akan berceritakan tahun depan mungkin akan dunia, terutama sekali US, akan menghadapi ekonomi meleset. Jadi itu akan memberi satu impak yang besar kepada negara-negara seperti Malaysia ini. Jadi saya rasa Malaysia ini harus kita siap sedia. Kita rasa nasib baik juga sebab kita ada selalu orang kata ada dua oil, petrol oil dengan palm oil. Ini yang mendapat
menjaga dan juga meningkatkan pendapatan negara Malaysia. Jadi dengan pendapatan yang kita dapat lihat sangat lumayan yang kita dapat sekian lama, terutama tahun ini dengan tahun lepas, maka kerajaan harus memberi penggunaan segi bajet ini dengan pendapatan ini supaya dia disalurkan kepada industri-industri yang saya dapat lihat terutama kepada peluang-peluang pekerjaan kalau boleh, sebab kita faham pandemik COVID-19 ini ramai yang hilang pekerjaan juga. Jadi di mana negara juga ada dasar revolusi industri 4.0. Jadi inilah sangat penting yang boleh kita lihat boleh bantu industri PKS ini. Okey. Jadi kita pun telah sampai ke penghujung rancangan pada malam ni. Tetapi Dr. Pen dan juga Dr. Lawrence telah memberikan pandangan mereka yang begitu bernas sekali, terutama dalam soal macam mana kita nak memenuhi impian rakyat 2023 nanti. Okey, sebelum kita bersurai, satu soalan yang terakhir. Segala yang kita bincangkan sebentar tadi, yang di mana kita membincangkan impian ataupun aspirasi kita dalam memenuhi keperluan rakyat dalam bajet 2023. Tetapi semua ini tidak mungkin tercapai kecuali dengan adanya satu kerajaan yang kukuh dan stabil. Tanpa kerajaan yang stabil, saya suka mengambil contoh ini. Ini juga selalu diwar-warkan oleh Presiden MCA yang mengatakan bahawa selepas PRN Johor, apabila mereka ataupun kerajaan negeri yang stabil dapat dibentuk di negeri Johor, maka berlakunya perubahan yang drastik dalam negeri itu. Apabila kita nampak FDI, iaitu Foreign Direct Investment, daripada pelabur asing masuk mencurah dalam negeri Johor itu. Apabila mereka ni dapat melonjak ke tangga yang pertama mengatasi negeri Selangor, bukan dengan sedikit tapi banyak. Okey, FDI yang berjaya ditarik yang untuk melabur di negeri Johor ini. Jadi kesimpulannya, semua ini tidak dapat dicapai kecuali dengan adanya kerajaan yang stabil. Jadi sebelum kita bersurai, saya nak memberikan 1 minit kepada Datuk Lawrence dan Dr. Pam untuk menyampaikan mesej kepada penonton pada malam ini. Kenapa kita memilih kerajaan yang memberikan keyakinan kepada kita untuk kita merealisasikan impian rakyat dalam impian ataupun bajet 2023. Seperti mana Dr. Pam telah sebut tadi, kerajaan yang stabil baru boleh memberi satu ekonomi yang baik. Jadi bagi saya, kita boleh lihat kerajaan Barisan Nasional lah, kerajaan BN lah yang sekian lama telah ada sejarah dan bukti pemerintahnya, yang kerajaan yang stabil dan kerajaan yang mampu memberi ekonomi yang baik kepada negara kita. Okey, Dr. Pam? So, saya tambah kepada apa yang Datuk Lawrence katakan. Ya, kerajaan Barisan Nasional adanya track recordnya, tetapi saya ingin menyeru kepada rakyat Malaysia. Okey, kita rakyat perlulah memainkan peranan. Okey, kita don't underestimate rakyat kami, okey, rakyat kita. Sebab melalui 4 tahun ni, okey, bukan setakat kita melalui krisis kesihatan, krisis sosial, krisis ekonomi dan of course krisis politik lah. Tetapi di sinilah kita berdiri, masih berdiri teguh. So saya rasa ini shows that the people of Malaysia has got grit and resilience. Dan dengan ini grit dan resilience, saya rasa we can actually brave through this economic downturn and turn it around dalam PRU ke-15 ini. Apa yang kita mau undi ini? Pilihlah yang terbaik, pilihlah yang betul, pilihlah yang tidak tipu. Apa lagi? Pilihlah kerajaan yang boleh memberi politik ataupun keadaan ekonomi yang stabil. Ya, jangan lagi ditipu lagi. Kerajaan BN yang mempunyai track record yang baik telah terbukti lah. Yang merupakan formula yang terbaik untuk negara ini. Okey, jadi kita pun sampai ke penghujung rancangan. Sekali lagi bagi pihak rancangan Apa Cerita Malaysia, saya ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada dua guest kita pada malam ini, iaitu Timbalan Bendahari Agung MCA Merangkap Pengurusi PMZ yang berbahagia Datuk Lawrence Lau dan juga Datuk Pamela Yong, Dr. Pamela Yong merupakan Doktor gigi sebenarnya dentist yang merupakan timbalan
Setiausaha Agung MCA kerana sudi meluangkan masa bersama Terima kami kasih, pada malam terima ini kasih. untuk Terima membincangkan Impian Rakyat 2023. Jadi minggu depan pada hari Jumaat pukul 9 malam kita akan berjumpa lagi dalam Apa Cerita Malaysia, hanya menerusi platform-platform social media rasmi MCA dan juga Biancom. Saya Mike Chong dan kita berjumpa lagi minggu depan.